Okay, korang semua dah ready ke? Aku nak cerita hantu. Ready. Cerita dari subscriber dan juga follower. Minggu lepas aku suruh korang bagi cerita seram korang kat aku melalui Discord dan juga Instagram punya DM. So kalau korang ada cerita yang seram lagi in the future, sila DM aku kat Discord dan juga Instagram, okay? So kita sekarang ni ada 4 submission. Submission yang pertama iaitu dari submission. iaitu dari EX1NN atau Exin. Main mission dia apa? Fuck you guys. Cerita dia macam ni. Pada hari persekolahan, sekelas aku ditempatkan di makmal yang bersebelahan sebuah bilik gamelan yang sudah lama tidak dimasuk. Gamelan tu? Gamelan yang Yang- tung 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 yang macam bentuk puting tu. Dalam video budak hisap. Pada waktu kelas yang terakhir, cikgu panggil aku dan lagi seorang. Secara tiba-tiba, cikgu menyuruh kami masuk ke bilik gamelan tersebut untuk letak audio ayat Al-Quran. Secara tidak langsung, kami berdua bersetuju untuk masuk. Cikgu suruh kita orang membaca Al-Fatihah sebelum masuk. Sebaik saja membuka pintu, bilik tersebut kelihatan sangat seram. Ada 3 gamelan yang ditutupi kain merah dan ketiga-tiganya gamelan yang sangat besar. Tingkap yang bertutup, tiada angin yang masuk. Ayat kursi yang ditampal di dinding terjatuh seumpama ada yang menjatuhkan. Sebaik sahaja kawan aku pasang audio Al-Quran, aku menyuruh dia keluar dengan cepat kerana aku tak sedap hati. Sebaik sahaja audio dimainkan, aku terasa satu angin yang berlawan arah di bilik. Bulu roma tangan aku naik dan sebaik aku tutup dan tergesa-gesa, kain langsir dan tingkap yang tak buka seumpama ada tangan yang bermain di langsir. Aku tersedar satu kain gamelan yang sangat jauh dari pintu tertarik. Dengan perasaan berdebar, aku tutup pintu dan sedetik aku tersedar tombol pintu terasa sedikit panas dan angin di dalam bilik tersebut seumpama berlawan arah. Uish. Dan aku terdengar bunyi gamelan yang sangat halus dan sekejap. Macam mana bunyi dia? Aku tak tahu. Sekejap betul lu. You just one note Audio Al-Quran tersebut terus bermain. Sebaik saja aku keluar, salah seorang kawan aku dalam kurungan perempuan. Ui, ada member perempuan je. Dia orang yang sering kena histeria dekat sekolah kita orang. So anime karakter ni Attack on Titan. Itu Historia. Oh shit. Dia panggil kita orang dan bertanya, "Kau masuk ke bilik tu?" Dan aku cakap, "Ya, asal." Dia tanya lagi. Member. Dia tanya lagi, "Nampak apa-apa ke?" Aku balas, "Tak ada, asal." Asal bunyi pelan. Asal saja. Dan dia jawab, "Aku ternampak something sebenarnya." Aku pandang kawan aku, dia pun pandang aku. Aku tanya balik, "Kau nampak ke?" Dan dia balas, "Ya." Nak aku describe? Sedetik aku dan kawan aku terdiam dan aku jawab, "Okey." Dia balas, "Dia besar gila, hitam dan berbunyi binatangnya." Saya mati. Dan berbunyi binatangnya sangat buas. Aku dan kawan aku terdiam. Iman pendek bodoh. Babi. Hantu. Dia besar bahagian bawah. Oi. Betul ya man. Tunjuk sikit. Nanti jagi aku hantar gambar orang. Tamat, habis. Itu sahaja cerita dari Exin. Lah itu je. Tergantung Mat. Nanti aku cari dia siap dia. Aku bagi rating 5/10. 5/10. Cerita seterusnya dari Silvali. Dia ada 3 cerita. Ada 4. 3 cerita dengan 1 cerita pun 4 lah kiranya bodoh. Dia time ni saya umur 4 tahun. Mak saya kerja kat hospital lama, Keluang. Mak saya bekerja di klinik gigi yang masih beroperasi. Masa tu saya dan abang saya main di pintu hadapan hospital tu. Lepas tu legit saya dengar perempuan menangis dan saya lari masuk klinik. Macam gigi tu. Mungkin ini kisah time saya umur 2-3 tahun. Mak macam mana dia boleh ingat sial? 2-3 tahun dia ingat tu. Ya, itu masalah. Ini kisah time saya umur 2-3 tahun. Masa tu saya pergi fun fair. Saya nampak Ferris wheel. Ferris wheel. Lepas tu ada seorang mamat. Lepas tu ada seorang mamat ni tinggi, warna hitam, pakai jubah hitam. Bila saya toleh tak ada orang Ferris wheel tu, rupanya dia macam malaikat maut atau lembaga. Damn. Lembaga apa? Lembaga ukur. Aku rasa lembaga hasil lah. Oh ya. Patutlah cari budak tu. Kau pakai teks. Cerita nombor 3. Time ni aku dan family aku pergi bercuti kat Pulau Tioman
Bila dah petang, aku pun mandi kat laut. Lepas tu time aku nampak ramai orang pakai baju putih. Lepas tu diorang menuju ke laut. Lepas tu aku tanya pakcik aku, "Cik, ada nampak tak ada orang ramai baju putih?" Baju putih. Baju. Baju. Dia kata, "Mana ada orang." Aku pun lari mandi basuh kaki. Oh, lupa time tu nak maghrib. Lepas tu aku pun balik buat tak tahu je. Wait, what? Itu je. Lastly, cerita bonus. Ni cerita makcik aku time tu dia nak bagi makan kucing dia ke office. Pakcik aku time tu maghrib. Oh, dia nak Pakcik tu maghrib dia tak ada letak koma ke waktu tak tahan. maghrib. Aku time tu dia nak bagi makan kucing dia kat office pakcik aku. Time tu maghrib. Dia pindah kucing office tu sebab rumah dia renovation. Time tu ada sup bunjut, aka pucung. Pucung saudara. Pandang je dia. Lepas tu dia diam je. Lepas tu balik baru dia cerita. Itu cerita aku. Wait, what the fuck? Itu cerita dia. Itu saja cerita dia. So rating aku bagi 4 per 10. Kau bisa Man, 4.5 lah sebab ada banyak cerita tapi tergantung betul lah. lah. Nanti aku cari kau. 4.5 per 10. Oh, Kau bisa? kau kan? Aku boleh bagi 3 per 10. Cak? Aku rasa aku boleh bagi 4 juga. 4. Yon? Mira, Yon? Aku cerita tu macam 2. Okay. Cerita seterusnya dari kawan aku sendiri. Aku pernah tengok video dia. Tak tahu betul ke tak, tapi nampak macam betul sebab aku selalu lalu ke tempat ni. Memang tak ada benda-benda putih tu. Okay, ni member aku hantar WhatsApp. "Hilman, since Hang ada buat video YouTube pasal kisah seram, ni ada video kami penampakan pocong kat belakang. Video ni lama dah, tahun 2015 kot. Masa ni on the way balik dari PCP, pukul 1-2 pagi macam tu. Laluan ni kat jalan straight area bangunan wall climbing." Ya, aku tahu. Masa tu aku tengah drive, depa duk seronok ambil video buka rooftop Nazar tu. Hola, amigo. And then member aku cakap, kalau nak kata banner takkanlah cerah macam tu. And kereta tengah bergerak, benda tu tak nampak macam semakin jauh. Masa dalam kereta tu pun memang aku dengan Syed ada rasa meremang dah. Aku selalu juga lalu situ tapi memang tak pernah nampak, sebelum ni tak pernah nampak pun benda putih tu malam-malam. And then member aku cakap, ni Naim time aku nampak nenek kebayan atas kereta Hang. Member aku cakap meremang. And then member aku cakap, "Ya Zah, tapi gambar tu dia dah delete. Seram, nampak lembaga hitam." Bukan aku. Syed duduk passenger seat sebelah. Dia dengan Aiman seat tengah-tengah. Tengok gambar video. Masa tu sunroof terbuka. Time tu Syed nampak benda tu jenguk dari sunroof. Sheesh. Okay, itu saja dari kawan aku. Bagi sebabkan PCP keras tempat dia, bukan sebab batu, 6.5 per 10. Per 10. Sama lah. Aku boleh bagi 6.5 per 10. Sebab banyak cerita seram kat PCP yang pernah dengar, tapi tak tahu betul tak. Aku boleh bagi 8.10 sebab kereta dia sunroof. Boleh lah. Macam 6, 7 macam tu. Nice. Cak? Disebabkan dia ada evidence, so aku boleh bagi solid 7 lah kot. Sheesh. Alright, itu dia. Naim, kau dapat solid 7 out of 10. Nanti sudah bawa kereta dia man. Dah tak ada dah rosak kita tu. Aduh. Tukar balik Kau lah. nak merasa 5 kot. 7 turun balik. 7. Yang rosak kita Wira dia. Oh, Okay, ada lagi. Okay. 7. 9 naik. Okay, ini last dari Mira. Weh, kau nak tidur tak? Aku rasa cukup kot. Habis lah. Okay, ni cerita last dari Mira. Kalau korang tak kenal, korang pernah thirsty kat dia. Waktu aku kecil dulu, aku tengah duduk kat living room dengan bibi aku tengok TV. Dia bibi siap. Masa tu ayah aku dengan abang aku seorang kat atas, mak aku keluar. Aku ada 4 orang abang and aku seorang anak perempuan bongsu. So diorang ini selalu kacau lah. So malam tu tengah baring tengok TV and then aku dengar ada orang panggil nama aku. Cara dia panggil macam berbisik perlahan tapi dengar kuat. So aku dengar macam ni, Amira. So as budak yang selalu kena kacau oleh abang dia, aku assume salah satu abang aku baru balik ada kat luar. Dia tengah gurau dengan aku lah. So aku tak layan.
Tunggu lama sikit, aku pelik lah asal abang aku tak masuk rumah lagi sebab tengok kat tingkap gelap je. Tapi aku biarkan je. Dan aku sambung tengok TV. Lepas tu ada dengar bunyi orang panggil nama aku lagi dekat luar. Amira. Aku intai. Dia kena Miro lah. Miro tu buat ni. Miro buat. Amira. Terpotong je. Aku intai lah luar dari tingkap tu tapi tak ada orang and gelap. Mula cuak sikit lah. Lepas tu aku cakap kat bibik aku, abang kacau. Tapi dia macam, ha? Lepas tu aku cakap, abang panggil nama tadi. And bibik aku cakap, dia tak dengar apa-apa padahal suara tu kuat gila. Dan aku duduk dekat dengan bibik aku sebab takut. Tak lama lepas tu dia panggil lagi. Cakap Mirul. Amira. Kali ni dengar dekat macam kat belakang aku je. Aku cepat cakap kat bibik aku tu dengar abang panggil. Bibi. Tapi dia cakap dia tak dengar apa-apa. Aku nangis lah. Ayah aku dengar aku nangis, so dia turun bawah nak check lah asal. Aku cakap abang aku kacau, tapi ayah aku cakap abang aku ada kat atas tengah tidur. Lepas tu check dekat luar memang tak ada orang pun. Abang aku semua tak balik lagi. Pincang. Aku bagi 6 lah. 6 per 10. 3 sebab dia Mira. Okay. Oh, okay. Aku bagi macam 4 lah. 4. Aku bagi 2 bibi. 2 bibik tu. Kalau aku maybe boleh bagi 5 kot. Damn. 5 apa? Yeah. 5. Okay. Yon dia tak cerita lagi. Waktu siang Hmm. aku tengah duduk dalam bilik main game kan, chat dengan korang. Tiba-tiba dengar bunyi ketuk kat pintu tingkap aku. Pandang luar tak ada apa-apa. Selalu kalau ketuk bukan macam ketuk macam ranting daripada pokok tau. Ketuk kuat-kuat tau, macam tengok luar tak ada apa-apa. Aku biar je lah. Aku sambung main game, tengok chat dengan korang kan. Lepas tu ada bunyi banyak kali tau. 2-3 hari ke lah. Satu hari aku just duduk lah dekat tingkap tu, tengok apa-apa kan. Sekali ada ketuk lagi depan muka aku. Aku pandang atas kan. Holy shit doh. Ada burung bodoh. Aku tak tahu kenapa dia nak buat apa dengan aku. Oh my god. Oh 2-3 hari takut macam sial. Dia burung ketuk kat tingkap aku. Bongok menyanjing. Babi. Aku dah fokus dah dengar. So, okay. Actually aku ada satu lagi cerita baru lah. Okay. Cerita ni masa aku kecil-kecil lagi. Masa tu aku umur setahun, adik aku baby. Tiap-tiap malam baby akan sentiasa menangis tiap-tiap malam. Tapi selalunya baby mesti like dia akan stop bila dia dapat susu ke apa ke, dia akan stop kan. But adik aku dia menangis lain macam. Mak aku describe dia menangis mata terbeliak, pandang ke atas. Menangis like dia macam takut tengok something dekat ceiling tau. Yeah. And then nak tak nak memang malam tu memang adik aku yang kecil tu memang tak boleh tidur langsung. So mak aku terpaksa call kawan dia lah, which is kawan dia tu yang kawan dia tahu sikit bab rawatan Islam. Okay. Bila orang tu sampai, orang tu duduk dekat dalam kereta for 10 to 15 minutes lah macam tu. Dia duduk dekat depan, dia duduk dalam kereta, dia park depan rumah, duduk dalam kereta tapi dia pandang dekat porch rumah kan. And then time tu pintu dah terbuka lah, nak bagi kawan mak aku tu masuk. And then bila dia dah keluar tu, dia dah masuk dalam rumah, dia pun cakap lah, ayah aku tanyalah kenapa duduk dalam kereta lama. So dia kata betul-betul dekat depan pintu pagar rumah dia tu, dia nampak ada satu benda yang macam mana dia describe, satu benda besar berbulu, macam aku punya, besar berbulu. Agak acap. macam hantu air lah sebenarnya cerita. Dia duduk dekat luar rumah dan baca, dan bila benda tu dah hilang baru dia masuk dalam rumah. So dia kata bila dia dah settlekan rumah apa benda semua, dia kata memang dalam rumah tu ada satu benda yang merangkak dekat ceiling. Oh. Ya, tapi mata kasar tak nampak lah. Benda tu just like macam memang ada dekat situ. Sebab tu adik aku tiap malam tak boleh tidur. And then days after, ada satu lagi rumah. Okay, this is quite interesting. Sebab rumah yang kawan mak aku pergi tu, dia cerita balik dekat aku. Orang tu kena rasuk lah. Kawan mak aku pergi rumah orang tu.
Orang tu kena rasuk, and then it's actually the same demon yang dia fight dekat rumah aku hari tu. Dia pergi dekat rumah orang tu, and then dia cerita-cerita, dia kata benda tu cakap dengan kawan mak aku tu. Dia kata sebenarnya akulah yang kacau budak tu hari tu, yang masa kau ubatkan budak tu hari tu. Dan dia kata ya, ada orang hantar aku nak pergi kacau budak tu, nak pergi kacau rumah tangga lah basically. Nak kacau rumah tangga tu. So yeah, benda tu sebab awal-awal kahwin kan. Biasalah awal-awal kahwin mesti ada orang dengki. Yeah. Ni ada So, Melayu. Cerita tu habis kat situ lah. Like memang sampai situ je. Aku boleh bagi 8 per 10. Aku bagi 7 per 10. Aku bagi 7.5 per 10. Maybe around 7.5 per 10. Aku pula aku bagi 10 kot. Oh, cerita sendiri ya. Alright. Itu sahaja cerita seram dari korang semua. Alright, kalau korang ada lagi cerita, sila DM kat Discord dan Instagram. InsyaAllah aku akan buat lagi. Itu saja untuk video kali ini. Shopee.com/Helmin. Oh, okay. Leave your cerita seram dekat Discord, and then Hilman baca. Lepas tu Hilman bagi rating. Ya. Apa pun aku cakap. Okay.